masih tegak, masih berani untuk berhadapan dengan apa sahaja fitnah dan tomahan yang dilontarkan. Kita perlu akui, di dalam suasana politik yang sukar ini, Parti UMNO ini memerlukan kalangan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang tegap, yang berani, yang tidak mudah diganggu-gugat oleh mereka yang berada di luar maupun yang di dalam, yang membawa perangai seperti gunting dalam lipatan. Badan Perbincangan UMNO Selangor yakin jika kita mempunyai perancangan politik yang jelas, dipertegur dengan kesetiaan pendukung yang tidak berbelah bagi, kita mampu berhadapan dengan badai politik ini dengan lebih berjaya. Inilah masanya kita sulam haluskan niat perpaduan, kita semai benihkan semangat kekitaan, sekaligus memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti UMNO Keramat ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, ucapan dasar Yang Amat Presiden menyentuh banyak isu dan banyak perkara yang berkait dengan keutuhan parti dan kepentingan rakyat. UMNO dan rakyat berpisah tiada. Soal perpaduan dilontarkan banyak kali. Malah inilah yang menjadi topik rutin dalam setiap perhimpunan. Hakikatnya, sebagai sebuah organisasi, tidak dapat tidak, inilah perkara yang paling wajar diberikan perhatian. Kita semua sedar akan realiti tanpa perpaduan yang utuh, kalaupun perbankan dalam keadaan kucak-kacir, huru-hara, tetapi kita masih berhadapan dengan kesukaran untuk mencaturkan kemenangan. Perpaduan bukan sahaja perlu diulang-ulang. Perkataan, saranan, pesanan, perpaduan bukan sahaja diulang-ulang kepada orang-orang di bawah ini seperti kita. Malah ia perlu diingatkan juga kepada pemimpin-pemimpin di atas sana. Kerana kegagalan kita membentuk perpaduan di kalangan pemimpin, kita tidak menghormati institusi presiden, kita menjadi pengikut yang tidak berdisiplin, maka rakyat di bawah sini dan di luar sana akan mentertawakan kita. Bagi memberikan kekuatan kepada Yang Amat Berhormat Presiden, beliau harus dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan di dalam satu kerangka politik yang lebih besar dan mencabar. UMNO mesti memberikan Yang Amat Berhormat Presiden kekuatan ini. Perpaduan yang solid, utuh, padu, jitu bagi meneruskan amanah sebagai seorang Presiden Parti yang bertanggungjawab dan juga sebagai pengerusi Barisan Nasional yang mempunyai yang menjadi tulang belakang kepada pimpinan kerajaan hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, selain daripada itu, izinkan saya menyentuh beberapa isu dalam mewakili UMNO Negeri Selangor. Saya ingin menyentuh tiga perkara utama yang mahu diketengahkan sebagai respon awal sebelum saya menyokong penuh ucapan dasar Presiden pada kali ini. Tiga perkara paksi yang dianggap oleh UMNO Selangor sebagai perkara tunjang yang mesti UMNO dan Barisan Nasional perjuangkan sebelum kita menempuh pilihan raya yang ke-14 dalam misi merampas negeri Selangor dan mempertahankan Putrajaya. Perkara pertama yang ingin saya sentuh adalah soal perumahan mampu milik, yang mana sekian lama menjadi isu yang besar di dalam Lembah Kelang. Yang kedua, tetapi berkaitan dengan isu GRC yang secara langsung
berhubung kait dengan perumahan mampu milik di mana GRC yang tunduk kepada desakan Kerajaan Negeri Selangor. Dan yang ketiga, Selangor ingin mencadangkan sebuah agensi khas dalam mengenangi isu kemiskinan bandar, iaitu urban poverty dengan izin. Kita harus akui aspirasi kerajaan khususnya dalam pembentangan manifesto PRU yang ke-13 yang lalu adalah untuk membina sejumlah rumah mampu milik yang besar bilangannya. Kita amat memuji langkah ini dan ia merupakan langkah yang cukup strategik bagi menyediakan perumahan rakyat di dalam suasana yang begitu mendesak hari ini. Memang ini pun yang diperlukan oleh rakyat. Kita ada Prima, kita ada SPMB, kita ada KPKT bagi menguruskan usaha-usaha ini. Di Selangor, kerajaan negeri mengambil pendekatan yang sama. Kononnya atas nama Selangorku, mereka mahu membina sejumlah besar rumah-rumah mampu milik. Tetapi soalnya yang menjadi ketidakpuasan kepada pimpinan-pimpinan di negeri Selangor kerana GRC yang terlibat seperti Sign the Bee Property, seperti PNB telah dipaksa untuk mengikuti program Selangorku dalam promosi dan juga pembinaan rumah mampu milik negeri Selangor. Dengan kata lain, kerajaan negeri Selangor menopang tui dalam pembinaan rumah mampu milik di dalam negeri Selangor walaupun projek-projek ini dikuasai oleh GLC Kerajaan Persekutuan. Tuan-tuan para perwakilan, dalam mereka mengikat syarikat-syarikat GLC Kerajaan Persekutuan ini, Kerajaan Negeri Selangor telah mengenakan peraturan yang cukup ketat supaya GLC terpaksa tunduk dalam mempromosikan atau juga untuk melakukan jualan rumah mampu milik mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menghalang pembinaan rumah mampu milik di negeri Selangor oleh GLC Persekutuan. Cuma kita bermohon kepada GLC Persekutuan, berilah muka sedikit kepada pimpinan UMNO dan negeri Selangor apabila melakukan pelancaran ataupun pemberian kunci kepada pembeli rumah. Inilah salah satu langkah untuk kami mengambil kesempatan untuk berada bersama-sama dengan rakyat, untuk kita mendengarkan pimpinan negeri Selangor bahawa untuk membuktikan pembinaan rumah mampu milik ini datang hadir daripada GLC Kerajaan Persekutuan. Janganlah bukan saja tidak menjemput kita, malah beberapa perkara telah berlaku, di antaranya apabila Yang Berhormat Datuk Seri Noh dijemput dalam satu program rakyat di Taman Malawati, program yang dinamakan Fun Ride bersama masyarakat. Apabila mendengar dan mengetahui Datuk Seri Noh akan turun ke program tersebut, Sign the Bee, iaitu GLC daripada Kerajaan Persekutuan, telah menarik diri menjadi penaja utama bagi program tersebut. Kalaulah mereka tidak mahu menolong kami, kalaulah mereka tidak mahu memberi kesempatan kepada pimpinan UMNO Selangor atau Pembarisan Nasional untuk bertemu dengan rakyat, tetapi tolonglah jangan dihenyak kami di waktu kami dalam kesempitan. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, seterusnya
saya ingin menyentuh tentang yang seperti saya sebutkan perkara yang ketiga tadi. UMNO Selangor ingin membawakan adalah satu keperluan untuk memperkenalkan satu agensi khusus untuk menilai soal kemiskinan bandar. Lebih-lebih lagi dalam negeri yang kalah ini, tuan-tuan, puan-puan, kami akui bahawa masyarakat luar bandar merupakan penyokong tegar kepada kemenangan Barisan Nasional dan terbinanya kerajaan Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Tetapi bagi negeri Selangor, sebahagian besar daripada kawasan kami adalah bandar. Adakah kawasan yang dalam bandar ini kita tidak pedulikan dalam sama-sama untuk kita mempertahankan Putrajaya? Kejayaan masyarakat luar bandar setia dan taat kepada Barisan Nasional adalah disebabkan banyak agensi-agensi kerajaan yang memberi bantuan terus kepada rakyat luar bandar. Di luar bandar ada RISDA yang menjaga kepentingan pekebun-pekebun kecil getah. Di luar bandar ada FEKRA yang menjaga peneroka kelapa sawit. Di luar bandar ada FELDA yang juga menjaga kepentingan pekebun-pekebun sawit. Di luar bandar ada LKM yang menjaga nasib nelayan kita. Di luar bandar ada LADA, KADA, MADA. Tetapi di dalam bandar yang kita ada hanyalah KPKT untuk mengurus dan membantu masyarakat yang tidak berkemampuan dalam bandar, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita amat berharap dan kita berterima kasih kepada KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, dalam usaha untuk membantu masyarakat dalam bandar, seperti penubuhan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia, tabung yang membantu untuk mengecat rumah-rumah pangsa puri kos rendah, dan juga untuk membantu penyelenggaraan lift yang menjadi masalah utama bagi masyarakat dalam bandar di kawasan-kawasan perumahan pangsa puri. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun bajet tidak cukup untuk menyelenggara lift contohnya, apakah cukup untuk kita selesaikan isu lift rumah pangsa yang rosak ini dan kita biarkan saja? Rakyat yang perlu kita bela yang terdiri daripada masyarakat yang berpendapatan bawah RM3,000. Kalau rakyat yang berpendapatan bawah RM3,000 di dalam bandar, mereka dikategorikan sebagai masyarakat miskin bandar. Selain daripada itu, apa yang ingin saya utarakan, masalah lift ini adalah masalah yang paling kritikal bagi rumah-rumah pangsa di Lembah Kelang, sama ada di Kelana Jaya, di Lembah Subang dan sebahagian daripada Kelang. Di luar bandar, tuan-tuan dan puan-puan, KKRW ataupun Kementerian Pertanian menyediakan peruntukan khas untuk membina jalan kampung, untuk membina jalan ke pengkalan-pengkalan jeti. Tetapi di dalam bandar, kami tidak ada jalan kampung, kami tidak ada jalan untuk ke jeti-jeti pengkalan. Sudah tentu kami tidak mendapat peruntukan ini. Tetapi apa yang kita mohon, kerana hari ini bagi perumahan pangsa puri, khususnya kawasan perumahan kos rendah, lift adalah merupakan, dengan kata lain, sebagai highway kepada penduduk-penduduk di dalam bandar. Kalaulah tuan-tuan tinggal di Kelana Jaya, di Lembah Subang, perumahan pangsa puri tingginya 12, 13, 14 tingkat. Dalam keadaan krisis air negeri Selangor hari ini, masyarakat terpaksa memikul
air untuk mendaki naik sampai ke 13 tingkat. Bagaimana rasanya? Kalau hari ini lift rosak, ibu-ibu yang mengandung terpaksa mendaki, bertatih, merangkak untuk naik sehingga tingkat 13 dan 14. Bagaimana perit maungnya, sengsara mereka-mereka ini. Dan yang paling sedih, jika berlaku kematian sewaktu lift rosak, bagaimana untuk kita membawa jenazah turun? Bagaimana untuk kita menguruskan jenazah ini? Dan inilah perkara-perkara yang harus diperjuangkan oleh UMNO supaya masyarakat dalam bandar khususnya yang mempunyai pendapatan rendah terus boleh memberi sokongan dalam kita berusaha untuk merampas negeri Selangor dan mempertahankan Putrajaya. Yang berbahagia Datuk, masa baru nak buka langkah. ha? Terus Yang berhormat Tan Sri Pengerusi Tetap, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah ke 50 tahun. Saya tahu bukan umur Tan Sri 50 tahun, tapi 50 tahun fama yang hebat, yang boleh pergi ke global, dan sudah layak Tan Sri disambung jawatan pengerusi. Terima kasih. Teruskan, masa ada lagi. Selain daripada itu, berkenaan dengan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia, bagaimana kerajaan melalui KPKT Datuk Rahman Dahlan telah berusaha untuk memastikan semua rumah-rumah pangsa puri ini yang kos rendah untuk dicantikkan melalui cat-cat yang baru. Tetapi untuk melaksanakan ini bukan murah kosnya. Maka TP1M ini telah diadakan, telah dijadikan satu tabung yang cukup penting untuk mencantikkan perumahan-perumahan pangsa puri. Seperti contoh, di kawasan saya ada 6 blok pangsa puri dengan 430 unit rumah dengan nilaian penduduknya 3,000 orang. Kos untuk mengecat bangunan ini nilaiannya hampir RM700,000. Untuk kelayakan mendapat peluang mengecat pangsa puri ini bagi kos rendah, GMB ataupun penduduk-penduduk mesti membayar 10% daripada kos untuk mengecat bangunan. Kalau di tempat saya nilaiannya RM700,000, maka penduduk-penduduk terpaksa mengeluarkan tabung sebanyak RM70,000. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat orang tinggal di bandar mereka mempunyai kewangan yang cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya tanya mereka, bolehkah mereka mengeluarkan RM70,000 untuk dicat rumah mereka? Mereka berkata, Datuk, saya adalah pekerja kilang, anak yang ramai, pendapatan yang kecil, tidak mampu untuk memberi contribution dalam melengkapkan 10% tabung TP1M ini. Ada yang berkata, Datuk, saya kerja pelabuhan, hari-hari disinari pancaran matahari, pendapatan tidak seberapa, maka kita tidak berkemampuan untuk kita memberi contribution 10% ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah berjumpa dengan pengerusi Badan Perhubungan Negeri Selangor, Datuk Seri Nur Omar, dan menyatakan permasalahan ini. Datuk Seri Nur Omar tanpa segan silu telah berjumpa Yang Amat Berhormat Presiden untuk bermohon supaya 10% ini dihapuskan ataupun kos 10% ini diserap dalam pembelanjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Presiden yang memang kita tahu berjiwa besar, memang kita tahu menyayangi rakyatnya, maka Selangor ini mengucap terima kasih. Kos RM700,000 mengecat pangsa puri ini diberikan percuma kepada rakyat di pangsa puri tersebut. Inilah perkara-perkara yang mesti kita perjuangkan. Inilah perkara-perkara yang mesti kita tonjolkan bahawa kita membela rakyat. Barulah kita mempunyai harapan di negeri Selangor khususnya untuk merampas negeri Selangor dan mempertahankan Putrajaya.
Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, mandangkan masa yang tinggal sedikit, izinkan saya membuat kesimpulan. Kami di Negeri Selangor tidak mahu berjanji banyak mengenai di Negeri Selangor. Tetapi dengan kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Noh dan rakan-rakan perhubungan, termasuklah perakan wanita, pemuda, puteri, kita akan berusaha sebaik yang mungkin untuk kita memastikan dan tidak menghampakan harapan Yang Amat Presiden untuk kita merampas negeri Selangor dan mempertahankan Putrajaya. Kita juga bertuah kerana Yang Berhormat Naib Presiden Datuk Seri Syamuddin menjadi bapa angkat. Sudah tentulah pengalaman yang ada, sudah tentulah pengetahuan yang ada, sedikit sebanyak boleh membantu untuk kita meneruskan agenda dan matlamat ini. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, UMNO Selangor setuju dengan hala tuju yang telah Yang Amat Berhormat Presiden nyatakan. Yang perlu sekarang adalah kita kena bulatkan kesetiaan kepada parti. Kita semua melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Cuma kalau boleh, UMNO Selangor ingin menambah sikit supaya Kerajaan Persekutuan melebihkan peruntukan kebajikan berbanding dengan pembangunan. Biarlah pembangunan dari segi jalan ditanggung oleh kerajaan negeri. Biarlah masalah peparitan ditanggung oleh kerajaan negeri. Biarlah masalah-masalah yang berhubung kait dengan infrastruktur ditanggung oleh kerajaan negeri. Kerana kerajaan pusat telah memberi peruntukan maris, cukuplah peruntukan tersebut, dan peruntukan ini mestilah kita pantau dengan serius. Yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, akhirnya Terima kasih. UMNO Negeri Selangor dalam mesyuarat perhubungan acap kali yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Noh, kita berikrar dan kita ingin menyatakan bagi negeri Selangor yang ada menjadi orang nombor satu bagi Presiden UMNO, yang kita terus berjanji akan taat dan menunjukkan kesetiaan, tidak lain dan tidak bukan Yang Amat Presiden Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Akhirnya, ucapan dasar Presiden penuh azimat Perhimpunan Agung UMNO kita berkampung. Bicara berkumandang di dalam Dewan Yang Keramat, UMNO Selangor mohon menyokong. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.